Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak ucap selamat Hari Raya pada semua pendengar yang mengikuti saya dalam podcast, kepada mereka yang menyokong dan juga mereka yang menghentam saya. Minta maaf lah semua ya. Kita semua ni memberi pandangan, kadang-kadang kita betul, kadang-kadang tak betul, kadang-kadang ada orang setuju, kadang-kadang tak setuju. Itulah kisah hidup seorang podcaster. Dia sentiasa menghadapi masalah untuk mendapat persetujuan yang sepenuhnya daripada pendengar-pendengar. Lagi sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya, dan saya harap mula dah dengar berita-berita aksiden, langgar sana, langgar sini, kematian sana, kematian sini. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Tak usah laju-laju lah, relax-relax. Terutama mereka yang naik motor ni. Ramai ni. Balik Kelantan ni ramai naik motor ni. Pelan-pelan sikit. Kalau boleh jalan tengah malam lah. Masa tu boleh hisap okok. Maksud saya boleh makan lah. Okey, hari ni saya nak bercakap sikit pasal pendirian kita sebagai sebuah negara, ya. Pendirian kita umat Islam mengenai Palestin, mengenai apa yang berlaku di Gaza dan apa yang berlaku di Yemen. Kita tahu setiap hari ramai dibunuh. Setakat ini sudah hampir di Gaza saja 50,000 orang mati, ya, dalam masa 3 bulan. Dan di Yemen baru semalam bom Amerika yang digunakan untuk membunuh yang dikatakan pejuang-pejuang Yemen, sebenarnya dia bunuh orang rakyat biasa, orang awam. 54 orang anak-anak kecil meninggal dunia semalam, baru semalam. Inilah yang berlaku. Dan kita nak berhari raya pun kita rasa sedih, ya, memikirkan apa yang berlaku kepada umat Islam di Yemen, di Gaza, di Palestin, di Lebanon. Inilah kekejaman yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Peperangan sekarang ini, tuan-tuan, bukanlah peperangan biasa. Biasa je peperangan ini adalah kerana menuntut kemerdekaan ataupun perbalahan mengenai negara, berebut harta negara. Peperangan dunia pertama misalnya, kerana negara-negara Eropah tak bersetuju dengan teritori, kawasan-kawasan yang dibahagikan oleh kuasa-kuasa besar masa itu. Peperangan kedua dunia pun begitu, kerana Nazi Germany, kerana Jepun menyerang negara-negara lain. Peperangan Vietnam, peperangan menuntut kemerdekaan. Begitulah peperangan sebelum ini, ya. Tapi hari ini apa yang berlaku di Palestin dan di Gaza ialah genocide. Biar saya terangkan. Genocide ini adalah pembunuhan yang berasaskan bangsa atau kumpulan manusia yang ditarget atau ditentukan oleh kumpulan-kumpulan Yahudi ini untuk dia bunuh semuanya. Genocide ini adalah pembunuhan orang-orang Palestin. Dan genocide ini adalah satu kekejaman, satu perkara yang hanya berlaku dulu, semasa dahulu, semasa Hitler membunuh orang Yahudi. Jadi hari ini rakyat Islam ataupun setengah-setengahnya bukan Islam di Palestin dibunuh semata-mata kerana orang mereka Palestin. Mengapa Amerika dan Yahudi berbuat demikian? Kerana mereka beranggapan
mengikut ajaran mereka, mereka mesti hapuskan semua orang Palestin supaya tanah itu kekal sebagai tanah orang Yahudi. Itulah yang mereka diberitahu dalam kononnya, dalam kitab Torahnya, dalam pengajaran, pemahaman pemimpin-pemimpin Amerika. Dia kata orang Yahudi berhak berada di sana, maka orang lain mestilah dibunuh, dikosongkan. Jadi kita rakyat Malaysia selalu membuat bantahan terhadap tindakan Amerika, tapi bantahan kita hanya setakat buat protes. Lepas Jumaat kita berhimpun, kita marah ke Amerika, marah ke Israel, lepas tu kita balik makan. Itulah kedudukan kita di Malaysia. Sebuah negara yang sayangkan agama kita, yang mahu bela orang Islam. Setakat itu sahajalah kemampuan kita. Pada saya ini memalukan. Ini memalukan kerana seolah-olah kita ni sebenarnya penakut. Bila rakyat Islam dan rakyat Palestin dibunuh sekejam ini, kita hanya protes. Kita buatlah kenyataan yang berbau, yang nampak garang, tapi sebenarnya kita penakut. Kita hanya berani dengan isu-isu kecil di Malaysia, isu kuil, isu stalking. Bukan kecil yang berarti tidak mustahak, tapi dalam konteks kematian, penyeksaan kepada umat Islam ini kecil. Tapi itulah keberanian kita. Setakat itu saja. Kita berani dengan kumpulan-kumpulan minoriti di Malaysia. Jadi saya harap kita fikir perkara ini. Dan saya mak terkejut dan kecewa lah. Kerajaan Malaysia nak beli 30 pesawat Boeing daripada Amerika. Dan Amerika lah yang sebenarnya kepala gangster genosid di negara Palestin ini. Takkanlah kita tak tahu Israel ini adalah negara yang telah pun didapati bersalah oleh Mahkamah Antarabangsa, yang melaksanakan genosid ini, yang melaksanakan kematian begitu ramai kepada orang-orang Palestin, kepada wanita dan anak-anak. Tetapi Israel tidak boleh melakukan semua ini kalau tidak ada bom dan duit daripada Amerika. Syarikat Boeing lah yang menghantar pesawat-pesawat bom dekat Yemen 2-3 hari dahulu. Jadi kita sebagai pemimpin Islam, pemimpin negara Islam, kita janganlah bersifat macam hipokrit. Dalam Al-Quran dikata munafik. Kita mestilah jiwa Islam dan mahu membela nasib orang Islam yang tulen. Kita mestilah menjadi seperti orang Yemen. Orang Yemen itu miskin. Miskin jauh 100 kali ganda miskin daripada kita. Tapi mereka bertahan. 10 tahun mereka diserang oleh Arab Saudi dengan pertolongan Amerika. Mereka menang. Mereka tidak tewas. Dan sekarang ini mereka diserang lagi kerana kononnya Amerika tuduh dia ni tali barut Iran, kata Amerika. Yemen bukan tali barut Iran. Yemen adalah negara Islam yang tahu, yang merasai sakitnya keseksaan orang Islam di Gaza dan Palestin. Jadi kita perlulah menyokong orang-orang seperti Yemen ini. Walaupun miskin, tapi ada maruah, ada berani menolong Palestin. Tapi kita apa? Kita tolong Amerika. Kita beli pesawat kapal terbang daripada Amerika. Dah lah hari itu airport kita swasta kepada BlackRock. Itu pun Amerika juga. Itu pun Yahudi juga. Berapa lama kita nak tolong mereka ni? Kita tak perlulah berbuat demikian. Saya bukan kata kita perlu putus hubungan dengan Amerika, tapi janganlah kita jadi begitu mengampu nak baik dengan Amerika sampai kita buat semua itu.
kita kena ada maruah lah. Kita orang Islam. Takkanlah kita nak tengok kematian yang hari-hari berlaku hari ini, pembunuhan yang berlaku ini, yang dibuat hanya boleh dilakukan oleh sebuah kerajaan syaitan. Takkanlah kita nak berbaik sangat dengan syaitan di Amerika, di Washington dan di Tel Aviv. Jadi saya haraplah kepada pemimpin-pemimpin kita, tak usahlah jadi macam raja-raja di Timur Tengah tu. Itu semua tali barut Amerika. Tak usahlah kita jadi pemimpin-pemimpin macam Erdogan dari Turki itu. Itu semua tali barut Amerika. Cakap lain, buat lain. Mereka kata mereka menyokong Islam, orang-orang Islam. Tapi mereka digunakan oleh Amerika untuk menghancurkan Syria. Dulu mereka digunakan oleh Amerika untuk menghancurkan Iraq. Inilah kerja mereka. Kita tak perlu menjadi pemimpin Islam yang diguna yang menjadi tali barut orang. Kita mestilah ada pendirian sendiri dan kita tidak akan mati kalau kita berbuat demikian. Kita mungkin miskin sedikit, tapi kita ada maruah kita. Kita membela orang Islam kita. Jadi saya harap dalam kita berhari raya ini, kita ingat semua ini. Kita fikir, kita jangan jadi pemimpin yang mengampu Amerika, menyokong Amerika, kerana inilah sebenarnya orang atau negara yang digunakan oleh orang-orang Yahudi di Tel Aviv untuk menghancurkan orang-orang Palestin. Sekarang ini kita masih ada lagi 2-3 juta umat Palestin. Kalau ini berterusan, tuan-tuan, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin habis orang Palestin. Dan jika itu mati semuanya, dan Yemen susah sikit lah nak habis, dia 30 juta. Tapi dia negara miskin. Katalah Amerika bom tiap-tiap hari, Yemen juga akan habis. Apakah ini yang akan kita mahu lihat? Apakah ini yang kita harapkan? Sampai kita tak sanggup melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Mungkinlah ada orang berpendapat, kita sendiri ada masalah. Kita ada masalah pun kita boleh makan. Itu cukuplah. Kita ini orang mati, anak-anak mati, wanita mati, rakyat di Palestin mati, Yemen mati, yang dibunuh sengaja oleh kumpulan ini. Takkan kita nak lihat begitu saja. Mestilah kita melakukan sesuatu. Okeylah, jadi saya harap walaupun kita sukaria mengambil cuti Aidilfitri, dan sepatutnya pun kita bersama-sama semua keluarga bersukaria, ingatlah apa yang berlaku di Timur Tengah. Ingatlah apa yang berlaku di Palestin, di Gaza dan di Yemen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.